kehidupan ini, dunia ini bukan syurga. Dan kehidupan sentiasa ada cabaran. Tidak ada orang yang sunyi daripada rasa sedih. Tidak ada orang yang sunyi daripada rasa resah. Tidak ada orang yang terlepas daripada masalah dalam kehidupan ini. Tidak ada orang yang suci daripada dosa. Dan tidak ada orang juga yang selamat daripada melakukan kesalahan. Maka dengan kesalahan, kesilapan ataupun keadaan yang ada dalam kehidupan, cabaran, situasi, manusia resah sebenarnya dalam hidup ini. Manusia ada masalah, daripada yang tinggal di kaki lima sehingga ke istana yang besar. Tidak ada orang yang sunyi daripada masalah kehidupan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita, Ia mengetahui demikianlah cabaran kehidupan, supaya kita semua merindui syurga. Kerana syurga adalah tempat yang paling bahagia dan tidak ada kesedihan di dalam syurga. Dan keindahan yang tidak pernah dilihat oleh mata. La ainun ra'at wala udhunun sami'at. Tidak pernah didengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbil bashar. Tidak pernah terlintas di dalam igawan manusia. Betapa indahnya syurga. Betapa terpeliharanya syurga daripada segala kesedihan. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan ini telah memberikan panduan untuk manusia itu untuk hidup dengan kehidupan yang kuat, dengan bimbingan kehidupan, dengan rahmatnya, dengan pertolongannya, dengan kekuatan daripada sisinya, dengan keselamatan yang diberi olehnya. Ramai orang selalu bertanya, apakah petua kehidupan? Buat begini, buat begitu, tanya ahli motivasi itu dan ini. Tetapi jika kita renung apa yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang telah termaktub dalam Al-Quran, apa yang termaktub dalam sunnah, kita akan menjumpai formula kepada kehidupan dan kekuatan kehidupan ini. Saya sebut satu hal yang ringkas pada pagi ini, iaitu sebagai seorang Muslim mukmin, apa yang patut kita usahakan? Pagi-pagi kita hendaklah bangun awal. Kita bangun sebelum subuh menjelang. Kita bangun dengan memuja dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian kita berwudu, membersihkan diri dengan wudu yang baik. Kemudian kita bersolat, tahajud, berdoa, sujud kepadanya, dan mengadu masalah kita kepadanya, mengadu tentang cabaran hidup kepada Allah Jalla wa'ala. Bayangkan Nabi SAW yang menanggung bebanan yang sangat besar, iaitu dakwah. Juga ubatnya adalah tahajud. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, Ya ayyuhal muzammil, qumil layla illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila, aw zid alaihi warattilil Qur'ana tartila, inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Allah suruh Nabi bangun tahajud. Nabi yang pulang ke rumahnya dalam keadaan ketakutan. Allah suruh bangun tahajud. Allah bagi tahu Allah akan berikan, inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Allah akan berikan Al-Quran yang thaqil, yang berat Al-Quran ini. Tapi ubat keberakatan, ubat kepada tanggungan yang berat itu ialah dengan engkau bertahajud kepada Allah. Maka kita, apatah lagi kita ni, bertahajudlah kepada Allah. Sujud, doa di dalam sujud kita, mengadu kepadanya, minta kepadanya, adu kepada Allah apa yang orang lain mungkin tak boleh mendengar aduan itu. Memang banyak dalam kehidupan ini tidak berguna pun kita menceritakan masalah kita pada orang. Tapi ceritalah segala masalah kita pada Allah. Allah Maha mengetahui. Tapi Dia suka kepada hamba-Nya yang ilhah. Dia suka kepada hamba-Nya yang sentiasa merintih. Dia suka kepada hamba-Nya yang sentiasa merendah diri dan mengadu kepadanya. Dia sayang, dia cintakan kepada pengaduan, rendah diri dan rintihan hamba itu. Dia mendengar, Maha mengetahui rintihan itu. Dia simpan di sisinya. Dia berikan kehidupan yang baik kepada kita. Selepas daripada itu, apa yang patut kita buat? Siapkan diri kita, datang ke masjid, salat berjamaah.
Datang ke masjid. Walaupun ada isteri dan anak-anak di rumah, tapi solat jamaah itu di masjid. Nabi SAW, hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Ibnu Majah dan selainnya. Nabi menyatakan, "Basyiril masya'in fi dhalam ila al-masajidi bin nuri tam yaumil qiyamah." Bagi khabar gembira kepada orang-orang yang berjalan dalam kegelapan malam, dalam kegelapan, jalan di dalam kegelapan ke masjid dengan cahaya yang sepenuhnya pada hari kiamat. Pergi ke masjid, solat berjamaah. Lepas solat berjamaah, amalkan wirid-wirid yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan kemudian kita meneruskan kehidupan sambil berjalan balik masjid, boleh lagi meneruskan wirid-wirid pagi yang diamalkan oleh Nabi SAW. Dan demikian kita memulakan kehidupan. Sesiapa yang memulakan kehidupan yang demikian, dia akan dapati kekuatan di dalam kehidupan ini. Mungkin gelora hidup itu begitu tinggi melambung ke ufuk, tetapi dengan kita yang sentiasa bertawakal kepada Allah, bersandar kekuatan kita kepadanya, kita akan dapati dia memudahkan urusan kita. Dia memberikan penyelesaian kepada masalah kita. Maka dengan itu, ambillah kesempatan bagi setiap waktu di pagi dan pada setiap waktu tahajud, waktu sahur, untuk beribadah, salat, berzikir. Ini peringatan untuk diri saya dan peringatan untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan dalam kehidupan ini kepada mereka yang resah, kepada mereka yang merasakan hidupnya begitu mencabar. InsyaAllah dia akan merasakan dengan amalan-amalan ini ringan kehidupan dilalui. Allah itu dekat kepadanya.